Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam kesempatan kita pada waktu-waktu yang amat-amat kritikal lah. Subuh ni waktu kritikal. Subuh ni sebab payah sikit lah. Alhamdulillah lah, hamba tengok masjid tuan-tuan ni subuh ni okey, baik lah, bagus lah. Boleh bernombor tinggi lah. A+ lagi tak budak sekolah. Ada masjid juga yang subuh ni payah sangat. Amat-amat payah lah nak bangun subuh ni. Kalau maghrib amal pun tak lekat kot. Maghrib pakat turun habis. Pesing dia lagi dia. Maghrib turun habis. Dulu dia buat alasan tuition banyak. Tuition dah lepas maghrib. Lah ni tuition tak ada lama dah. Turun juga. Berkali kali dia pula lah. Lepas ada tuition tu. Toseh ke apa pula. Kedai kopi ke apa. Nak kata kedai kopi banyak pun, banyak kedai kopi tutup. PKP dah orang ni turun juga. Jadi begitulah. Alhamdulillah, apa-apa pun insya-Allah kita tengok pada pagi ni daripada hukum dan bahagiannya, bahagian hukum muka 35 lah kalau saya ni. Besi Rumi, besi Jawi atau Rumi terlalu. Tengok ada B. Hukum dan bahagiannya, iaitulah kita tengok pada hukum, pengertian hukum, bahagian hukum. Bagaimana disebut dalam kitab untuk kita balik asas akidah Islam. Asas akidah Islam daripada cetakan masalah oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Baik, pengertian hukum. Kita biasa dengarlah perkara hukum ni. Itulah satu perkara yang dibincanglah dalam agama kita, dalam pengajian kita tentang hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Dan dalam bidang usuluddin ni kita akan temulah tu. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Maka kadang-kadang kita juga jadi macam supaya keliru. Hukum akal, hukum adat tu. Jadi hukum yang kita yang disebut sini, pengertian hukum suatu ketetapan yang ditentukan. Itu hukum. Takrif dia lah dulu, tengok definisi dia dulu. Ketetapan yang ditentukan kepada ataupun ke atas sesuatu. Satu benda yang ditetap atas satu perkara. Sepertilah contoh mudah musannaf ni beritahu, sebut contoh kita menetapkan putih ke atas kapur, hukumlah. Kita tetapkan putih tu atas kapur. Kapur tu putih, kapur tu hijau. Kita tetap gitu, itu hukum atas dia, atas kapur. Jadi orang tak selalu balas. Kita kata kapur ni putih, ada ambil biru. Jadi pelik lah. Tu orang bantah. Benda dah jelas dengan putih, dia bantah lagi bukan putih. Benda tu dah jadi hukum. Hukum atas kapur tu. Tu pengertian mudah. Tapi jenis orang kerakin ni gitulah. Hukum pun dia bantah. Sama telah lagi hukum hukum syarak pun dia bantah lagi. Hukum Allah Ta'ala, hukum syarak, dia nak takwil lagi, dia bantah lagi.
Kalau hukum adat, hukum akal ni boleh tahan lah. Cuma orang panggil kerah king, kerah pedar. Hukum syarak kalau kita bantah kan, nauzubillah lah. Hukum Allah Ta'ala. Jadi kita menetapkan putih kepada kapur tulis, ataupun kita menindakkan putih kepada dakwah. Kita nafi. Dakwah tu hitam tapi kita nafi. Dakwah bukan hitam, dakwah putih. Itu dia tolak. Dia menindakkan atas hukum tu. Sama juga. Tu pengertian dia. Dia sama ada dia menetapkan putih ke atas satu-satu benda, ataupun dia tidak dia menindakkan, dia menolak ataupun menafikan putih kepada dakwah. Jadi dalam perkara ni, untuk memahami istilah hukum ni, memahami istilah hukum adalah satu perkara yang amat-amat penting dalam kita belajar ilmu usul. Dalam belajar ilmu syariat Islam penting. Sebab kalau tak tahu asas dia, istilah dia, lebih kurang pengertian secara mudah ni, kita jadi keliru. Jadi keliru. Dalam kita belajar syariat Islam, terutama sekali dalam masalah aqaid. Maka masalah aqaid kita kena tahulah tentang hukum adat, hukum akal, hukum syarak ataupun syariat Islam, kena tahu. Kalau tak, tempanglah. Usuluddin, kita nak belajar usuluddin, ngaji usuluddin, jadi renyuk, tempang tu jadi learning masalah orang dia menggunakan hukum dia nak bahas agama. Jangan kita menggunakan akal untuk nak bahas perkara agama. Hukum akal tu ada. Hukum syarak tu sudah tetap, tapi dia guna akal dia untuk nak bahas tentang agama. Akal tak boleh nak bahas agama lah. Lama kita guna logik kita, kesesuaian masuk kita, akal kita, tak menasabah dah. Ni zaman lah ni, zaman moden, zaman viral, zaman apa, itu akal lah tu. Hukum syarak ni Allah Ta'ala dah kemah dah, tetap dah dalam Al-Quran. Perlembagaan mana boleh pindah, mana kita boleh nak guna logik, pemikiran akal manusia, mengaji tinggi mana mengaji. Buat puasa sikit lagi. Puasa ni berapa ribu tahun dah di syariat. Kita puasa bukannya tahun ni je nak puasa sama. Jadi oleh kerana itulah setengah manusia ni seperti sembahyang, dia kata sembahyang ni dah macam supaya lapuk dah ribu tahun dah di syariat. Lalulah timbul ajaran salah, hak sembahyang batin dululah. Lah ni pun jangan kita sedap hati tuan-tuan, ada lagi orang jenis-jenis lagu ni. Walaupun dia berada dalam senyap-senyap, dalam keadaan jumlah kecil, kumpulan yang tak besar, dalam family dia sendiri, tapi pegangan dia tu satu pegangan yang membatalkan akidah, rosak akidah. Sebab dia berkait dengan hukum syariat, usuluddin. Dia faham dia tak apa lah. Family dia amal gitu. Tak sembahyang tak apalah. Sekali semua hidup sembahyang ni tu. Sebut tu pun salah dah. Dia pegang tu. Tak apa, sembahyang 2000 tahun. Tuhan tahu. Asal akidah penting. Betul dalam sudah. Betul warna dalam tu. Moga benda hak salah dah. Pegangan tu dah salah dah. Baik. Maka dia kata, oleh kerana itulah dalam bahagian hukum ni ada berbagai penentuan. Dalam bahagian hukum ni terdapat penentuan-penentuan yang mempunyai pengertian dia, yang antaranya ada yang pengertian yang berlainan. Baik, kita tengok bahagian hukum. Pada umum dia, pada umumnya hukum tu ada 3 bahagian. Umum secara umum. Kasar tu. Secara besarnya hukum ada 3. Yang pertama namanya hukum syarak. Semua orang tahu, tuan-tuan. Semua kita percaya, semua kita sedar, semua orang kenal syarak ni adalah agama kita lah. Sebut syariat Islam, agama kita. Tapi bila kita sebut syariat Islam kat, amalan kita, kerja buat kita dengan Allah Ta'ala, itulah kita faham syariat. Keseluruhan apa yang Allah Ta'ala dah
turun dalam Al-Quran tu, itulah nama syariat. Nah, termasuk habislah dengan munakahat, dengan muamalat, dengan jinayat, dengan segala-gala hukum yang dah berkena, yang terkena atas kita tu, yang kita ditaklif hukum syarak tu. Ditaklif hukum syarak. Usuluddin kena ngaji tu taklif hukum syarak. Muamalat kena ngaji syariat tu. Syariat yang berkaitan dengan muamalat, jual beli, nikah kahwin, munakahat, semua syariat berlaku. Taklif berlaku. Jangan kita anggap semaya je taklif atas kita, puasa taklif atas kita. Yang dipertanggungjawab atas kita dah hak lain, tak tanggungjawab lah. Tu jadi dia buat, dia ketepikan hukum, dia dipandang mudah, pandang lekeh dengan hukum. Munakahat besar tuan-tuan. Muamalat besar. Oleh kerana itulah bila dia pandang dah hukum ni mudah, taklif ni atas dalam perkara zakat, puasa, haji sahaja, lalulah bila dia bermuamalat, bermunakahat, dia langgar. Muamalat nak tiru orang kafir, nak tiru orang bukan Islam, salah. Sebab kita ada hukum syarak, namanya muamalat juga. Tapi kita ni banyak gunakan sistem muamalat, sistem jual beli, sistem kehidupan kita ni, ekonomi kita ni dulu dah. Sebahagian lah, minta maaf lah tak. Tapi alhamdulillah dah kita berubah banyak. Hari ni sistem muamalat kita sudah maju lah ke depan, sesuai dengan tuntutan Allah Ta'ala, moden lah, maju. Semua kena Islam berlaku hari ni tak. Gadaiannya apa jual beli, ekonomi, perbankan dah, semuanya sistem Islam dah dah mengambil alih. Itu sebenarnya syariat Islam, hukumnya, hukum syarak. Ni tak, masih lagi nak guna sistem riba, nak guna sistem kapitalis dalam perniagaan, sebab dia pandai hak tu lebih besar lagi, menjana keuntungan ke dia. Tak yakin lagi dengan syarak. Tak yakin lagi. Sebahagian orang Islam tu tak yakin lagi dengan sistem kita sendiri. Orang hak kafir tu, dia pelik pula, dia balik ke sistem kita. Tak? Dia ikut ramai orang Cina pergi simpan bank Islam. Lalu ni dia semua orang kafir ni bermuamalat dengan bank kita. Dan kalau semua bank kita di negara kita semua sistem Islam pun tak ada yang hak kafir, bank kafir orang panggil tak. Nama je kafir tu. Hak kafir masuk Islam lah kalau ni. Hak liang masuk Islam lama dah. Hak liang. Hak liang bank tu. Tak tahulah masuk Islam lagu mana, tak tahulah ustaz. Orang kata dia masuk Islam tu. Hak liang bank tu. Maybank masuk Islam, dia ngucap masa mana tak tahu. Tapi dia sebab dia nampak kita orang Islam ni nak beralih kepada syariat, kepada sistem Islam. Jadi dia pun